Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hajar dan selamat datang ke channel YouTube saya. Baik, kali ini kita kembali lagi dalam segmen React dan Reflect status Facebook yang menarik yang kita boleh tengok dan kita boleh bincangkan. Bagi yang belum tengok yang sebelum ini, akan keluar box playlist yang kamu boleh tekan di atas dan bolehlah tengok video-video yang lepas. Baik, untuk kali ini kita akan lihat satu status yang ditulis oleh Brother Muhammad Adham Kamaruzzaman kenaan dengan reaksi beliau bila mana kerajaan telah mengumumkan bahawa akan mengambil one off guru-guru baru seramai 18,000 tak silap untuk dimasukkan sebagai tenaga pengajar KPM. Jadi status dia ringkas saja, tapi bagi saya ia satu benda yang menariklah untuk kita bincangkan sama-sama. Apa yang ditulis? Dia kata biarlah siapa pun nak apply jadi cikgu KPM itu, yang penting dia minat mengajar dan berjiwa pendidik. Bukan yang minat jadi cikgu sebab nak kerja government ataupun sekadar kerja je. Betul lah kamu ada degree pendidikan, jiwa itu kalau tak ada tak guna juga cor. Ini bahasa baru ni. Kita kerja untuk pembangunan anak bangsa, bukan kerja main-main ni. Betul. Banyak perkara-perkara negatif dalam bidang perguruan ini datang dari cikgu yang tidak ada jiwa pendidik lah. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kata-kata daripada Hamka. Satu statement yang saya bersetuju, kerana inilah antara isu yang saya rasa sangat kritikal yang perlu dipandang serius oleh kita semua dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Menjadi permasalahan sebenar kepada negara kita bukanlah kepada soal sistem itu sendiri. Memanglah tak nafikan adalah juga isu-isu berkaitan dengan sistem pendidikan negara. Namun yang menjadi isu yang sangat kritikal sebenarnya adalah soal orang-orang yang menggerakkan sistem. Sistem yang baik sekali macam mana sekalipun, sistem yang disusun oleh orang-orang bijak pandai, Albert Einstein ke apa sekalipun, tidak akan menjadi satu sistem yang baik jika penggerak-penggeraknya tidak ada, ataupun penggerak-penggeraknya adalah penggerak-penggerak yang ada banyak masalah ataupun tidak mempunyai jiwa sepenuhnya ataupun tidak memahami sendiri apakah hadaf ataupun objektif, visi dan misi di sebalik sistem-sistem yang telah dibuat. Pengalaman saya sebagai seorang guru ni tidaklah begitu banyak. Masih lagi dalam proses pembelajaran, masih lagi cari pengalaman. Namun ia bermula bila mana saya menjadi seorang guru ganti di sebuah sekolah rendah Islam Al-Amin di Kuala Terengganu selama 3 bulan. Lepas daripada itu, saya menjadi guru Al-Quran di RSM Kuala Terengganu, guru Al-Quran mingguan saja. Hujung minggu saja saya pergi mengajar. Dan selepas beberapa tahun degree, mungkin dalam tahun yang ketiga, saya decide untuk buka ataupun start pusat pengajian saya sendiri, iaitu saya namakan sebagai Darussalam Center. Kat sinilah banyak pengalaman lah saya dapat. Walaupun saya tak ada sistem yang betul, tak ada pengalaman, tapi saya belajarlah kat sini kan, macam mana nak mengurus pelajar, macam mana nak buat marketing, macam mana nak susun silibus. Namun bagi saya yang paling kritikal, yang paling sukar adalah untuk mengurus guru. Macam mana kita nak bina guru yang ada visi dan misi yang sama macam kita. Macam mana kita nak tingkatkan skill pengurusan pelajar dalam guru-guru yang kita ada. Itulah yang benda yang saya rasa sangat-sangat sukar lah bagi saya, dan memang benda itulah yang menjadi satu igawan ataupun masalah lah ketika mana saya mengurus pusat pengajian saya sendiri. Selepas daripada itu, saya berhentilah meninggalkan dunia pendidikan untuk beberapa tahun, fokus kepada dunia umrah dan haji. Dan Alhamdulillah, selepas daripada PKP itu umrah tak jalan, Allah Ta'ala berikan kembali keizinan untuk kembali sebagai guru dan sekarang mengajar di sekolah rendah ataupun sekolah Tahfiz Asy-Syafi'i Kuantan, Seriti Tahfiz Asy-Syafi'i Kuantan. Sampailah sekarang sebagai guru bahasa Inggeris dan juga guru Al-Quran. Sepanjang saya bekerja sebagai guru, antara benda yang saya rasa semua guru ataupun semua orang yang nak jadi guru kena sedar, iaitu kita sebenarnya sedang berhadapan dengan banyak cabaran-cabaran yang berevolusi. Kita hidup pada zaman yang everything ada dekat tangan kita. Everything semua boleh akses dekat phone kita. Termasuklah anak-anak didik kita, mereka juga boleh akses pelbagai benda di telefon mereka masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita tanya orang-orang dulu ataupun anak-anak kita, anak-anak murid kita dulu, kita tanya mereka, nak jadi apa nanti besar anak-anak semua? Saya nak jadi polis, Ustaz. Saya nak jadi bomber, Ustaz. Saya nak jadi doktor, Ustaz. Namun sekarang, bila mana saya tanya anak-anak murid saya, kamu nak jadi apa nanti besar ni? Saya nak jadi YouTubers. Saya nak jadi gamers. Saya nak jadi Insta famous. Saya nak jadi influencer dan sebagainya. Kita rasa macam, wow,
dari satu sudut kita rasa macam ini bagus, ini macam wah advance-nya. Dari satu sudut yang lain wah risaunya. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang-orang yang mereka nak jadi ni gamers ke, YouTubers ke, ataupun Insta famous ke, cubalah kita lihat balik. Majoriti mereka ni siapa? Bagaimanakah perwatakan mereka? Bagaimanakah peribadi mereka? Bagaimanakah mereka bermuamalah ataupun berhubung dengan lelaki dan perempuan? Satu benda yang amat merisaukan. Ditambah lagi masalah bila mana kita tengok bila kejahatan, jenayah ataupun jahiliah yang berlaku pada hari ini, ia juga turut berevolusi. Kalau dulu kita tengok kalau dulu masalah zina zaman saya lah, ketika saya muda dulu, masalah zina ni saya baca kita akan libatkan orang-orang yang sekolah remaja 16, 17, 18 ke atas. Sekarang seawal usia 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun sudah terlibat dengan masalah zina. Dan lagi parah, kita juga akan terlibat dengan masalah-masalah homoseksual, gay dan sebagainya. Contoh lain kita boleh tengok masalah rokok. Kalau dulu kita berhadapan dengan masalah rokok, zaman sekarang rokok telah berubah-ubah bentuk, dan bentuk-bentuk dia makin cool, makin canggih, makin hebat. Malah anak-anak muda bangga boleh letak vape dekat leher mereka. Artis-artis berlumba-lumba untuk mengeluarkan produk masing-masing, berlumba-lumba untuk mengeluarkan flavor dan sebagainya. Ini satu pengaruh yang kita rasa sangat-sangat bahaya, sangat-sangat kritikal terhadap anak-anak murid kita. Cabaran-cabaran yang kita hadapi ini sangat-sangat orang kata advance, yang memerlukan kepada pendidik-pendidik ataupun guru-guru yang juga bersiap siaga sepenuh jiwa untuk menangani dan melawan segala bentuk-bentuk negatif keburukan yang sangat-sangat kuat pada hari ini. Kita tak naklah guru-guru kita yang hanya tahu ber-TikTok, hantar mengajar buat TikTok make up tebal-tebal, pergi sekolah dengan tidak menutup aurat dengan baik. Ini semua satu contoh-contoh yang akan membentuk generasi baru dalam masyarakat kita. Inilah sebab kenapa pentingnya guru yang berjiwa guru yang betul-betul niat nak mengajar, bukan sekadar sebab dapat kerja government, bukan sekadar sebab nak dapat gaji bulanan semata-mata. Masa depan agama dan negara sangat-sangat bergantung kepada guru-guru dan cikgu-cikgu. Kerana pendidikan merupakan nadi ataupun orang kata nyawa saja kepada pembangunan sebuah negara. Lemahnya guru, lemahlah sistem pendidikan. Lemah sistem pendidikan, lemahlah sebuah generasi. Lemahnya generasi, lemahlah sebuah agama dan juga negara. Maka buat mereka-mereka yang berniat untuk apply sebagai guru, silakan. Kami sangat-sangat ahlukan. Namun apa yang saya nasihat adalah ingatlah bahawa tugas yang kita nak pikul ini bukan sekadar gaji, namun ia adalah satu tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tanggungjawab yang akan menentukan masa depan negara. Jadi itu sajalah video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan bagi yang berminat untuk join Quranic Circle online, bolehlah tekan link yang akan saya sertakan di bawah. Quranic Circle ni percuma, tidak ada bayaran. Tekan link, kita kontak, kita mulakan sesi Quranic Circle bersama-sama insya-Allah. Saya Abu Hajar dan terima kasih.